وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang dikasihi rahmati, yang dirindui Mami Hajjah Hafsah, staf-staf pimpinan Muslimat Surau JKR Kuala Lumpur, Kak Hajah Farida, teman setia seiring sejalan, bersama kita menghayati di waktu yang masih direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah lama tidak berkunjung tiba. Besar-besar dah badan. Setahun PKPP, setahun, baru setahun. Ni kalau mau lah bertahun ni, ya Allah, lebar semua. Mau pintu guard JKR ni mau diubah suai lagi. Subhanallah. Nikmat lapang, nikmat sihat, yang dipertemukan lagi di dalam bulan yang barakah ini, menunggu kerinduan datangnya Ramadan yang dirindui. Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Rindu kalau tidak bernyanyi. Ya Allah, yang masih direzekikan Allah, kita boleh berjalan menuju ke satu tempat untuk mengisi ruang hidup umur yang masih ada, yang akan kita berpergian menghadap Allah. Masih serupakah kita dengan Ramadan yang telah berlalu? Rindu? Pasti ada kerinduan. Kerinduan yang tidak boleh kita bayangkan dengan kata-kata. Semoga Allah rezekikan kita bertemu Ramadan yang kali ini, wahai Allah, dengan doa yang saban waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Mohon keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan bulan Ramadan ini. Sudah bersiap sepenuhnya? InsyaAllah hari ini kita bertazkirah dengan sedikit penghayatan yang masih lagi direzekikan kita dengan umur yang masih ada. Subhanallah. Dengan sekali duanya kita membaca, silakan. Berkali-kalinya, silakan. Tapi dengan adanya yang berkali-kali ini, bagaimana dengan diri kita, hati kita yang masih kelam? Nak cerita ni bab Ramadan ni. Disebut tadi dengan waballighna Ramadan.
disampaikan lagi dengan Ramadan. Ya Allah, sampaikan Ramadan ini kepadaku, kepada kami, ya Allah. Ini kita tengok umur, rezeki, sihat, lapang. Bab umur ni kita masih ada umur hari ini. Ceria melihat sahabat-sahabat syurga. Sahabat syurga ni comel-comel ni, oh, ribu depan Ustazah ni, Masya Allah. Yang bidadari-bidadari yang menyambut, yang berbaju putih, ya putih, yang beling-beling. Kamu bersamaku, wahai si bulan. Kamu denganku, ya si bulan. Bidadari menunggu. Yang tak ada siapa pun yang merasa, oh, semuanya dalam keadaan yang teruja. Sama kita berada di ruang majlis tazkirah ini. Sibuk macam mana, perit macam mana, payah macam mana, jom. Sebelum pergi, sebelum datang sibuk, menyibukkan hari kita, waktu kita, umur kita, yang tinggal baki ini, ditemukan dengan Syaban. Apa yang berbekas dengan Syaban? Wah, dia boleh sebut-sebut bulan-bulan ni, seronok lah. Rajab sudah meninggalkan kita, insya-Allah. Kalau boleh ni kan, kita dapat Rajab, dapat Syaban, dapat Ramadan, dapat Syawal, nanti pun boleh kita bersama ya, bawa kuih raya. Salahnya beraya. Jumaat ni hari gaya. Walaupun kadang-kadang tak sempat nak buat kuih raya. Hari ini di hari raya, 2 hari di jalan raya, 3 hari di Loboh Raya, 4 hari belanja dah habis di pasar raya. Itu dia umur yang masih berbaki. Allah sebutkan dalam surah Yasin, sebut nama surah pun kena hebat dia sayang. Jumaat yang barakah. Mungkin malam tadi tak berkesempatan, awal-awal suami dah melambai, tak apa, letakkan surah Yasin. Ya darling, mau apa itu? Sudah syurga menunggu. Nampak? Pandang pun sudah syurga. Syurga menunggu yang dengan pandang saja. Belum baca Yasin, belum baca surah Al-Kahfi, mandang cik suami dengan penuh kecintaan, sudah syurga itu. Jadi yang masih ada, pandanglah sekali-sekali. Janganlah tenung-tenung bung, janganlah pandang-pandang. Mau tak pandang? Syurga kecintaan, tak ada siapa pun yang tidak akan mahu meninggalkannya. Menyebutnya pun sudah mendapat barakah mudah-mudahan. Ini kan lagi dengan pandangan syurga idaman. Allah sebut dalam Yasin ayat berapa? Ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan, ayat 67, minta maaf. 72 lagi, 67. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Boleh tahan juga lagi taranum ni ya. Sadaqallahul azim. Dalam surah Yasin ayat 67, Allah memberi tahu. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang telah Allah panjangkan umurnya, nescaya Allah akan mengembalikan ia kepada asalnya, asal kejadiannya. Barang siapa yang Allah telah panjangkan umurnya, satu waktu Allah akan kembalikan ia seperti kejadiannya semula. Afala ya'qilun. Apakah kamu tidak berfikir?
Umur yang diberi oleh Allah ini yang sedikit ini, maka perisikan dia dengan sebaik-baiknya sebelum pergi. Umur yang masih kita ada nafas bernadi ni, jangan sampai sedetik pun kita tertinggal. Ni hari Jumaat, Jumaat bertemu dengan Jumaat, bertemu dengan Jumaat. Kadang-kadang kala kita disampaikan dengan berita hari ini meninggal si Fulan. Kita penyebut dalam hati, baiknya dia meninggal hari Jumaat, barakahnya dia meninggal hari Jumaat, bulan Syaban, bulan Ramadan. Subhanallah, kita berkata. Tapi kadang-kadang kita ni masih teruk, kita masih dalam keadaan yang bingung. Sedangkan hari kedatangan maut itu tidak akan terlepas atau terlambat ataupun tercepat walau sesaat pun. Kan ada viral lagi tu. Saya tengok viral sekejap lah apa ni. Kadang-kadang sempat juga di tengah cuci apa ya, lap meja, lap pegang dada pula jatuh. Subhanallah. Persediaan pengisian kita hari ini Syaban. Bagaimana kita nak menyambut dengan Ramadan dalam saat kita ni ditemukan dengan Syaban, hati kita masih kelam, masih jahat dengan jiran, masih dengki dengan adik-beradik, masih tak bertegur dengan ipar duai, masih memuncungkan mulut bertemu dengan biras beras. Jeng. Hati masih dendam. Ni dah hujung dah, pertengahan Syaban. InsyaAllah Sabtu, Ahad, Isnin itu puasa putih. Ya. Hari Sabtu, Ahad, Isnin 15 Syaban. Ambil yang hari Isnin. Alhamdulillah. Puasa Isnin. Datang Ramadan. Ni cerita lama. Datang Ramadan. Oh, kita lah orang yang puasa. Alhamdulillah. Khatam Quran. Subhanallah. Zikir. Masya Allah. Sedekah. Berganda-ganda. Tapi hati masih sakit. Tidak jadi. Alangkah ruginya, sayangnya kita ini yang ditemukan dengan Ramadan yang kali ini, hati masih sakit. Sakitnya hati ini. Sakit hati tak mengaji. Boleh. Satu ayat daripada Yasin. Kita ambil apa? Ayat 82 daripada surah Yasin. Okey. Innama amruhu iza arada. Oh, subhanallah. Ini makan banyak ni. Innama amruhu iza arada syai'a. Berhenti situ. Yaqula lahu kun. Doa di situ. Doa di situ. Ya Allah. Doa yang baik-baik. Jangan doa yang sakit. Jangan. Doa yang baik. Ya Allah. Datangnya Syaban ini ya Allah. Datangnya bulan Syaban ini untuk merebutkan Ramadan ya Allah. Sihatkanlah tubuh badanku ya Allah. Tenangkanlah hatiku ya Allah. Baikkanlah jiran-jiran tetanggaku ya Allah. Fayakun. Tak. Jangan minta yang menyebabkan hati tambah bingung. Kadang-kadang kita silap dengan sebut tu, kadang-kadang menjadi doa sayang. Ya, dengan sebutan menjadi doa. Sakit hati dengan kawan satu ofis, puluhan tahun duduk satu ofis. Daripada dia kurus, gemuk, kurus balik, gemuk balik.
Itulah dia. Zop. Kau tengok sepalan-sepalan tu. Baju pink lagi ni. Ya Allah. Tak pandai-pandai baju pink kata dia. Ya Allah. Pakai baju pink salah. Tak pakai baju kan lagi lah. Jangan doa pula. Sampai dia yang qula lahu kun. Ya Allah. Sakit hati aku ya Allah. Jangan. Tu. Aku bawa bekal dia tukang bedal. Telekong dia capai. Selipar tandas aku dia kebas. Apa lagi? Tisu kotak pun dia sapu. Izin. Minta izin minta halal sebelum datang Ramadan ni. Halalkanlah yang aku kadang termakan aku punya bekal. Sedap dah. Tu. Halal. Dalam hati gaganya aku. Buat dia pun. Halal dia. Minta halal dulu. Kalau minta halal juga. Mana kita nak cari? Salah silap kita ni, kita masih lagi bersemukan ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada can lagi kita minta maaf. Minta maaf dengan bos. Bos minta maaf dengan staff. Masya Allah. Sebab di akhirat nanti dan tidak berkesempatan nak cari sorang-sorang kat sana takkan bertemu sayang. Hari ini kita masih bersemuka pada umur ni. Minta maaf, minta halal segala. Datang Ramadan, hati kena baik, hati kena bersih, hati kena cantik. Hilangkan dengan sedengki, iri, lagi apa? Buruk sangka. Jangan buruk sangka tau. Payah kita nak cari orang yang kita buruk-burukkan sangka. Dia baik, dia tak kenal kita, kita kenal dia melalui apa? Sekarang ni tengah viral ni. Apa lagi? Semua virus sekarang. Satu susah ambil Datuk Seri Wida. Kan dia kalau dia gini-gini kan. Rezeki dia. Kita sebut saja alhamdulillah. Ada orang Melayu yang kaya raya jutawan. Tak seronok ke kita? Seorang tu aku tengok gedik betul. Kedua apa? Viral. Sajak. Sajak. Masya Allah. Cerita sajak tak habis-habis. Senang je ni. Kita nak dapat barakah, nak dapat pahala. Mudah. Pahala tu sangat mudah. Semoga dia dapat hidayah. Sudah. Nampak viral ke apa tu, semoga dapat hidayah. Ya Allah. Beri hidayah pada sebulan ya Allah. Amin. Cukup. Kita tak. Bagaimana sambut Ramadan kalau hati masih cengkam? Adik-beradik tak bertegur bagi ingat. Alang, ya Kak Long. Kau dah okey tak dengan Kak Cik? Ni Syaban ni, kopi minta mak kat dia. Mau Kak Long, aku siapa? Dia kecil tau. Nampak? Asal nama Kak Cik dia kecil. Nampak? Sia-sianya datangnya Ramadan kalau kita masih melakukan dengan perkara yang sama dengan hati kita yang masih cengkam. Sia-sia, ruginya. Ruginya datang Ramadan, hati kita masih dalam keadaan yang tidak bagus, tidak baik. Rugi. You khatam dah Al-Quran, khatam Al-Quran, berjuzuk-juzuk. You sedekahlah tabung mana yang tu tak masuk. Ya? You puasalah. Tapi hati masih berkelana. Alangkah ruginya ia seseorang yang didatangkan dengan Ramadan antara ini berselisih faham. Alah bab remeh je, kenapa? Cuma lain je bendera. Contoh, dia kelab WhatsApp, dia biru, itu je lah. Masuk kubur malaikat tanya ke si Fulan bin si Fulan, apa bendera kamu? Nahi kami nahi. Tak ada. Kadang-kadang sampai di kubur pun, ini dah PKP, tak ada ziarah kubur dah. Terang aman kubur, tenang kubur. Orang kubur tu tenang lagi. Deh kemang lah bagi ni. Kalau taklah
berasak pergi kubur. Baju hitam, cermin mata hitam, beg hitam, tumit hitam. Selfie ke atas sebelah. Orang kubur kata, pergi balik lah, kata dia. Mesahkan. Dia akan ke sana nanti. Jadi orang yang baik, berhati baik, doa yang baik-baik. Ni di ujung-ujung usia ni kita ni. Tak apalah, adik-adik ni semua muda-muda ni, ya Allah, cantik-cantik ni, ya Allah, bidadari semua. Umur ni kita ni, Ustazah dah senja kala. Jangan tinggal dengan beberapa perkara ini. Yang pertama ni, Jumaat ni kita ambil ni, cengkam Jumaat ni. Yang pertama, jangan tinggalkan mulai hari ini atau malam ini, maghrib ini, lepas isyak ini, sebelum tidur ini, istighfar. Yang pertama, istighfar. Ambil ni, Syaban ni. Yang kedua, baca Quran. Kita tak dan lagi dah. Dulu kita muda bolehlah. Ujung mana kita tak sampai, bumi mana kita tak. Hari ni kaki lengur dah, mata dah pinar kena matahari. Hijau ke? Hijau ke? Oh, hijau ke? Kuning? Kuning ke merah? Ya tu pinar. Maknanya kita sudah semakin tua. Kita tak dapat lagi macam kita masih muda, segak, kuat, hebat. Kita boleh baca Quran dengan berjuzuk-juzuk. InsyaAllah kita puasa sunat, kita dengan zikir. Tapi dah hari ni semakin tua, kita tak dan lagi nak buat tu dah. Tapi ada satu waktu yang Allah beri ni, maka ni antara tempatnya. Pertama, jangan tinggalkan zikir istighfar. Yang kedua, banyakkan sembahyang sunat. Yang ketiga, banyakkan baca Quran. Yang keempat, banyakkan memaafkan orang. 4 ya, 4 perkara. Memaafkan orang, baca Quran, banyakkan solat sunat. Solat sunat. Tak dan kita nak berdiri, duduk atas kursi. Solat sunat diperbanyakkan. Qabliyah, ba'diyah. Semakin berumur, perbanyakkan solat-solat sunat. Semakin berumur, banyakkan dengan baca Quran. Semakin berumur, banyakkan dengan istighfar. Semakin berumur, banyakkan bertemu dengan orang-orang miskin. Jiran kita tengok sebelah kanan 10 orang, sebelah kiri 10 orang, depan kita 10 rumah, belakang kita 10 rumah, 40 jiran tetangga. Cuba tengok, tak payah jauh-jauh, jiran kita. Ada ibu tunggal yang ditinggal, ada nenek tu yang jaga cucu 3-4 ekor. Rumah sewa, duduk dengan anak duda contoh, letak cucu. Subhanallah. Kita tengok aja ke? Ada dia tu. Dia anak bujang dia tu ada. Jangan. Ibu datang tanya khabar. Bertanya itu pun sudah syurga. Subhanallah. Keliling kita. Dipertanggungjawabkan nanti. Keliling jiran-jiran tetangga kita. Jangan jahat dengan jiran. Nampak je kalibat jiran tu masuk parking, kita pun masuk rumah. Tengah duk sidai kain tu tadi elok klip dengan penyepit kain. Dengar tu enjin, dia kenal dah. Jiran 10 tahun sebelah kita. Dia masuk rumah tu, cepat-cepat tutup pintu. Sakit hati dengan jiran. Bagaimana nak merebut Ramadan kalau masih hati sakit dengan jiran, jahat dengan jiran, tak ikhlas dengan adik-beradik. Hari ini Syaban ni. Lepas Syaban apa sayang? Ramadan. Lepas Ramadan, kenal tu. Dendang perantau kalau PKP sambung lagi tak apa, kita duduk. Apakan daya, masa tak akan kembali. Meleleh mata. Masa belum dulu sombong. Mak ya. Along balik rumah, balik kampung lagi apa mak? Dengarnya raya pertama. Saya balik raya ketiga mak. Adik beradik sepupu
Sepipit, papan sepopot. Satu dalam ruang rahim perut ibu, bila sudah besar, sudah tua, sombong. Kok sombong banget, amit-amit. Nah, itu bahasa orang Perancis. Ayo, jangan sombong ya. Tidak ada guna sombong. Takkan ini yang terakhir untuk kita, Jumaat ini yang terakhir untuk kita. Ya, saling bermohon maaf dengan cik suami. Suami maafkan. Okey ya. No hal lah. So, comel lah. Yumi, kita ni mahal. Minta maaf raya pertama. Petang tu salah pula. Sepatut nak balik Kuala Selangor, tapi balik pula Ulu Selangor. Gaduh. Baru tadi. Bersalam-salaman, bermaaf. Sambung. Tak payah tunggu raya Kak Long. Hari ni Kak Long. Hari-hari kata Mami. Subhanallah. Ya, hari-hari. Saling bermaaf dan memaafkan orang. Ya Allah, hebatnya syurga. Kerinduan syurga yang menunggu-nunggu dengan penghuni-penghuninya yang subhanallah. Itu dia. Hari ni kita jumpa. Besok belum tentu milik kita. Ya, yang saling bermaafan. Kita tak tahu sampai mana kita mengenang. Sudah Syaban dah ni. Zikir mengenang-enang Syaban balik dan tak lama Ramadan. Macam mana ni Ramadan aku ni? Sekali-sekali denda. Kasih dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jom ikut. Kita-kita je. Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab wa Sya'ban. Jumpa Syaban. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bunyikan ini kat rumah. Sekejap cucu dapat. Dia kalau Muharram, Safar, Rabiul, jenuh Tok Kiai nak mengingatkan. Dan pegang periuk, pegang belanga, pegang handphone, pegang apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Confirm. Siapa itu dapat yang? Kita cara macam tu sekarang. Ya. Happy. Hati kena tenang. Hati kena tenang, hati kena bersih, hati kena baik, hati kena cantik. Mengingatkan kita ni. Siapa kita nak sombong dengan Allah? Berapa Jumaat dah yang kita dah lajak dengan Jumaat? Berapa orang dah yang kita komen dia tanpa pengetahuan dia, kita tak minta maaf. Kita nak jumpa tu Datuk Seri Wida, agak bila nak jumpa dia? Nak bersama ke tu bila? Dia dengan bodyguard dia, dengan dia punya pengawal dia. Kita tengok gambar pun kita kutuk dia. Bila nak minta maaf? Nak cari nanti di akhirat mahsyar? Nahi. Tidak ada. Di sana masing-masing membawa diri. Bolehlah cakap di dunia ni, kau akan kau jaga kubur kau. Kalau kubur dia tu sebelah kita tu yang kita teruk. Kita nak cari yang baik. Di dunia ni ketika hidup, cari orang baik. Cari sahabat baik, cari kawan baik. Yang soleh, soleha sayang. Tak dapat cari juga ni, kumpul-kumpul tak soleha semua ni. Subhanallah. Sebab kawan-kawan yang soleh yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat Allah. Satu waktu kumpulan seseorang ini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seorang tak ada. Seorang tak ada. Kau nampak tak simpulan yang? Tak, aku pun tak nampak dia. Tanya dengan malaikat tu yang mengiring nak masuk syurga tu. Ya malaikat, di mana sahabatku? Simpulan ini ya malaikat. Apa kata malaikat? Dia sedang diazab oleh Allah di dalam neraka. Kenapa kamu tanya dia? Kami rasa tidak seronok ya malaikat untuk masuk surga Allah ini sebab kami
tidak menjumpai sahabat kami yang seorang ini, si Fulan bin si Fulan, untuk sama-sama masuk ke syurga Allah ini. Dia cari seorang tu yang masa hidup itulah kawan yang baik. Ke surau JKR sama, ke kuliah masjid sama, tazkirah dialah, kenduri kendara dialah, jamuan dialah, ya Allah, membersihkan ruang pejabat dialah sama-sama. Subhanallah, tiba-tiba nak masuk syurga, seseorang ini tidak dijumpai. Subhanallah, ya malaikat, kami ingin menemuinya. Nampak? Ahli syurga boleh berziarah kepada ahli neraka. Nah, ini cerita mahsyar. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan ia daripada siksa neraka, untuk bawa masuk dia bersama ke dalam syurga. Apa rahsianya? Sebab ketika di dunia dia bersahabat dengan orang yang soleh. Jadi sahabat-sahabat yang saya sayangi semua, masa hidup ni cari orang soleh. Ketika diangkat, diseru namanya, wahai si Fulan bin si Fulan, dengan izin Allah kamu diangkat, naik terlepas daripada azab neraka, akan menjadi ahli syurga. Meraung sekalian penghuni neraka. Ya malaikat, siapa dia ni? Nampak? Ahli neraka menjerit. Kenapa dia boleh dikeluarkan daripada neraka, sedangkan ahli neraka ni belum? Mereka semuanya menjerit. Ya malaikat, siapa si Fulan ini? Ayah dia ni orang warak ke, orang masjid, imam ke? Tidak, kata malaikat. Anak dia penghafaz Quran ke? Tidak, bukan, kata malaikat. Nampak? Ahli warisnya ini adalah mewakafkan hartanya ke? Tidak, kata malaikat. Semua tidak. Rupa-rupanya syafaat sahabat yang baik, yang soleh ini, yang mendatangkan syafaat, beri tolong pada sahabat yang sedang di dalam neraka Allah, untuk sama-sama dibawa memasuki syurga Allah. Bagaikan syurga idaman, semua mengidamkan syurga, tapi syurga itu bukan percuma. Untuk masuk-masuk saja-saja, no way, kata malaikat menjaga syurga. Cari ruang. Sebelum tertinggal, sebelum terlepas, sebelum terlambat, sadarlah diri, bertaubat sebelum mati. Rugi kau tak nyanyi, no? Jiwa kita ni diisilah dengan sebaik-baiknya. Tak sempat nak berkhatam Quran Jumaat ke Jumaat, okey, ada sedikit rezeki, share dengan kawan-kawan. Beli sepaket tu RM10. Kalau banyak kurang sikit lah, RM9.90. Ni apa tu? Kurma tangkai. Jangan kurma kerai tu, yang terbuka tu, yang kilo tu banyak habuk bila kita makan. Bukanlah ni, basuh dulu, boleh kata makan kurma, basuh dulu. Ya, dekat sinki air, minum, makan. Tu yang bertangkai tu. Tak dapat Yusuf tu, you pun tak apalah. Sedekah. Sebutir kurma. Ya Allah, jangan. Diam-diam pagi-pagi datang tu, kan? Yang lain belum sampai, kan? Kita datang letak atas meja seorang sepaket RM10 tu. Yang setahun RM10. 10 tahun badan sihat. 10 tahun makan pagi nasi lemak, makan tengah hari nasi minyak, makan petang. Pagi jumpa nasi kerabu, tengah hari jumpa nasi kawuk, petang jumpa tu Arab, nasi Arab. Biryani. Rezeki yang mudah-mudahan takkan yang sekeping, sebutir
kurma yang disedekahkan. Terima kasih ya, sedap kurma kau bagi. 10 tahun sihat. Adalah pening sebab mikirkan suami lah, Tuhan tak apalah, biasalah pening. Kan? Tak, adatnya. Tapi okey je, siasa okey. No hal lah yang, tak apalah, benda kecil dia yang. No problem lah. Okey. I love you. Hilang marah. Marah tetap ada kan? Tapi kita kontrol kita ni, kalau marah siapa pun tak marah, jam marah kan? Orang hon kita marah kan? Kita order lambat sampai makcik tu dapat dulu, salah. Tak apalah. Tak apa bagi makcik dulu ya, akak kemudian tak apa tak makcik tu. Dia rasa baru duduk tu dia dapat dulu. Rezeki tu Allah punya. Lambat pun rezeki, cepat pun rezeki, syukur saja. Banyak kali dah cerita kan, ni kita tak dapat melawat hospital. Kalau tak Ustazah memang sahabat hospital Kelang, Hospital Banting. Kalau nak Ramadan ni insya-Allah saya buat ni untuk pergi ke ward. Ada ward kanak-kanak, minggu depan ward B, tingkat 6 contoh. Ni PKP kita pakai online je lah. Ni yang ziarah sahabat tak berapa sihat, 2-3 hari duduk ward, bawa makanan. Tak payah bawa makanan, bawa doa aja. Doa saja. Kita lah orang sakit, dia minta apa? Minta doa. Dia minta apa? Minta sihat. Minta apa? Cepat balik. Kau doakan aku cepat sihat, cepat balik yang. Itu doakan itu je. Dia bawa apple besar ni tu, yang sebiji RM10. Seorang bawa pisau, seorang bawa piging, seorang bawa duduk makan. Yang sakit tak makan. Sebab doktor kata malam ni nak operate, nak tengok yang datang ni, lala dia belah, dia bedal. Seorang ujung katil, seorang ujung bantal, seorang semua. Makcik India tu 2 minggu tak jumpa waris. Dia tengok apple bau wangi tau, biji RM10, wangi apple tu. Dia mandang sampai sengit. Kata dia, bagilah aku sikit. You tak payah makan, you bagi je dengan pinggan tu, dengan tu. Makcik India ni 10 tahun you sihat. Kita tak ada. Sebab hati sakit, bengkok. Bukan you, Ini baik semua ni. Esok lambai Ustazah dalam syurga ya. Agak-agak tak nampak kali Pak Ustazah panggil nama Ustazah yang malaikat. Di mana sahabatku malaikat sepolan. Promise? Boleh? Alah di Ustazah tu dia mesti masuk dulu. Jangan. Belum tentu. Itu sebab hati kena ikhlas, hati kena baik, hati kena putih, hati kena bersih. Hati kita ni. InsyaAllah. Okey. Tadi dalam pertanyaan yang saya sebut tadi, surah Yasin mengenai umur kita masih ada ni, alhamdulillah. Ada kesempatan ya, kita bertemu dengan siapa? Ahli keluarga. Kunjungi adik-beradik kita. Kak Long, Kak Nga. Kak Long sakit kaki, suami gout. Kak Nga sakit pinggang, ya. Suami baru ni apa? Cek jantung. Contoh kita dulu. Dakap dia, peluk dia. Mak Kak Long, selamat bertemu Ramadan Kak Long. Ada umur kita raih sama-sama ya Kak Long. Mak Kak Angah Kak Long, Angah banyak salah dengan Kak Long. Ya, macam ni. Kak Long, Kak Angah, Kak Ti, Kak Anda, Kak Lang, banyak punya Kak. Temui mereka. Tak halal. Ya, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang majlis kita berada dalam Syaban, bulan barakah, menujunya untuk bertemu dengan Ramadan. Ramadan nanti dengan sebab Ramadan Karim, ya Ramadan Karim, ya Ramadan Karim, tapi hati masih jahat. Sayang 1000 kali sayang. Hati biar baik, bersangka baik, doa yang baik-baik. Pertama, jangan tinggalkan istighfar mulai Jumaat ini. Yang kedua, jangan tinggalkan baca Quran.
Baca Quran. Lepas Zuhur sikit, lepas Asar, lepas Maghrib, lepas Isyak ada masa lagi kan. Suami ajak sembang, layan. Jangan alim no, baca Quran. Siapa tu Kak Long? Atuk balik Wan, okay. Cakap dengan Atuk, Wan baca Quran. Asal Atuk balik, baca surah Yasin. Asal Atuk balik, Wan baca surah Yasin. Atuk pening tu, siapa meninggal pula lagi ni, kata dia. Baca Quran. Bacalah Al-Quran setiap hari. Bacalah Al-Quran sepenuh hati. Ngerinding. Sekali-sekali buat taranum. Apa salahnya baca Yasin? Yasin Al-Quran innaka laminal mursalin. Geram. Baca Yasin geram. Gegai ya mami. Kelantan cakap apa gegai? Kalau gerai tu Jawa cakap ikan masin kan. Ni geram apa? Gegai. Jangan geram. Ya? Jangan kita jadi orang yang kurang dengan ilmu. Cari, rapati guru-guru Quran, berselerak dekat tempat kita, guru Quran, bagi dia sedikit hadiah. Bagilah nak raya sepasang kain. Yang asyik kain batik je, dia pakai jubah. Kain batik pun perlu. Kain batik perlu untuk bilik air kita. Ya. Mandi kat bilik air, wuduk kat bilik air kena berlapik. Yang seronok je. Buka je channel tu, keluar air. Hamka habis. Macam kadak apa kata jin. Itu ya. Masya Allah. Takkan yang akhir. Baca Quran jangan tinggal. InsyaAllah. Mudah-mudahan mantapkan kita ni dengan ilmu Quran. Cari guru Quran. Perbanyakkan dengan mentelaah Al-Quran. Dekat dengan orang-orang yang cinta Al-Quran. Kita tak boleh baca sangat, baru nak belajar. Tak apa, sekurang-kurang dia mendengar dengan satu daripada telinga yang masih diadakan dengan nikmat mendengar. Dengar baca Quran. Saya dengar tu lagu dekat mana ya? Saya suka nyanyi. Tu yang tak tua tu, saya sikit nyanyi. Sudah-sudahlah Wan, nyanyi lucu. Kalau benar bagai dikata. Siapa tu? Datuk. Alhamdulillah. Tu. Mau tak benar? Kebenaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap yang benar, berkata yang benar, buat yang benar, yang betul. Cari kawan-kawan yang suka membetulkan, bukan kawan-kawan yang melekehkan. Agak dia ni kurang sangat dengan ilmu, tarik dia. Ni cuma senang je ni. Dia buat kacang kuda. Kacang kuda tu. Makcik sebelah rumah tu dia bisnes. Dia jualan warung. Jumaat buat kacang kuda sepaket tu, alah RM2.50. Dibagi ni seorang dua. Ya Allah. Jumaat ni ada orang sedekah tu, minggu lepas kacang kuda, agak ni minggu ni kacang belang. Menarik itu untuk ke majlis Raudah. Sebab nak masuk syurga ni dengan ilmu. Dia bukan sembarang. Boleh tidak. Ilmu kita amalkan, kita manfaatkan, kita imarahkan. Baca Quran. Ya, kalau malam Jumaat Yasin. Okay. Boleh tukar dengan yang lain. Al-Kahfi. Tak sempat Al-Kahfi, bagus suami dah panggil yang magi. Okay. Sadaqallahul azim. Ya Cik mau apa? Tu. Bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Pahala. Malaikat dah catat dah. Sekejap saja sudah ada catatan malaikat. Sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya, pahala. Dalam solat hafal Yasin 83 ayat, cakap je. Tiba-tiba hari tu tak macam mana blank dia kan. Yasin. Yasin. Oh, jangan kalut lah. Ni dah sembahyang, perbaiki lagi dengan ilmu solat. Ramainya kita hari ni bab apa yang kita nak tegur? Bab sujud. Bab sujud ni dahi menyertai, melekat di lantai sujud. Kedua, telapak tangan ni. Kalau boleh hidung mancung kita ni, hidung orang Malaysia tak mancung, besar-besar hidung lantai. Cantik kan ada hidung. Okey. Tenyih pada tempat sujud. Lagi apa? Kaki. Dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut dan jari jemari kaki. Ni nak tegur jari jemari berbagai-bagai. Ada orang dia sujud dia gini saja, ni jaga ni lantai ini je. Kuku saja menyentuh lantai tempat sujud, batal solat. Jangan main-main. Hendaklah dia meratakan sekalian jari-jari kaki menyentuh lantai ni, menghadap kiblat. Ada orang boleh macam ni, ada gini. Macam-macam. Pastikan kaki kita ni yang sehat, bukan kuku cengkang. Yang sehat tekan pada lantai dan jari ni menghadap kiblat. Bermakna kita kena macam ni. Dia bukan gini. Bukan gini. Ya. Insya-Allah. Kita perempuan sebab kita bersarung kan. Kalau pakai stokin ke apa, ini macam-macam. Sekarang gerak-gerak. Ulang balik tak apa ya. Ini bab ni Ustazah suka ulang-ulang. Bab solat, bab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa. Tak ilmu mana tu. Dia kata ustaz tunjuk gitu, dia kata ustazah kata gitu. Ini sunnah, ini sunat, ini makruh. Jalan dengan ilmu yang betul. Belajar. Tak rugi orang belajar. Belajar mengaji. Belajar mengaji. Bab qalqalah. Tu cantiknya lagu P. Ramlee, tengok. P. Ramlee buat lagu. Mana kita jumpa dengar? Sudah ku renung dalam kitab. Nampak? Makin ku renung berdetup dan tambah. Cantik. Bunyi tu terletak aja. Kita wal asr innal insana lafi khusr. Bunyi illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Meletup kat situ. Wa tawasaw bis sabr. Dia bukan watawas. Kalau disebut watawasaw bis sabr, tolong belajar lagi. Wa tu guru taranum dia manja. Saudara seorang guru taranum lelaki duduk dapat anak daga, murid dia lah taranum suara mendaga, tak tengok orang, tengok suara. La haula wala. Kau tak nampak orang macam-macam umur 28 tahun lah, rupanya 78 tahun dapat anak daga guru ngaji. Rezeki dia. Tu. Kita mengaji, jangan tidak mengaji. Itu siapa tu? Datuk M. Kilau. Hidup lagi tak Datuk? Kan? Kan? Dulu lagunya gitu. Ya sayang. Ustazah nak tanya kalau bab solat. Yes. Rakaat pertama kita solat berdiri kan? Ya. Tiba-tiba kita pening. Solat kedua tu kita terus duduk. Macam mana? Tiba-tiba pening. Macam rasa pening nak. Okay. Macam nak pitam jatuh. Bukan saja-saja pening kan? Duduk. Ya. Ya, boleh. Ya.
Pening, tiba-tiba pening macam yalah, benda nak jatuh kan. Ada sembahyang berjamaah ramai, jatuh makcik ni tau. Dibiarnya. Agak-agak kita ni seronok tak sembahyang kita? Khusyuk tak? Tak. Tapi tolonglah. Tolong, ketepikan dia, tolak dia. Yang bila tolak ni dia ada nyawa, alhamdulillah. Kalau meninggal itu pun alhamdulillah, meninggal ketika solat. Hoi, tak jealous kita. Yang sana masuk sok. Tempat makcik yang kita dah tolak ni, salah seorang tu mesti kena ada ilmu. Di sembahyang tarawih, situ je ada kipas, aircon di situ. Di situ. Elok dia salam, sebelah dah tak ada. Dalam bab solat ni, itu dalam bab solat, lepas solat salam tak apa. Dalam solat tengok-tengok depan tu dah keluar sebab ada hal. Uzur mungkin, kan? Dalam hati imam baca pula gede-gede. Awak dah tahu tu nak balik cepat. Sembahyanglah belakang, bongok kata dia. Dalam solat untuk orang bongok kata dia. Hei ya Allah. Subhanallah. Tu ilmu solat. Kita datang solat, datang. Kemudian kita ni banyak hal. Ada budak dah dalam 7 tahun dah. Comel cantik dah dia. Jangan diangkat budak tu. Budak kau belakang kata dia. Nampak? Budak tu menganga tu, makcik ni tukang angkat orang. Asal dia datang dia angkat aku kata dia. Kita bongok tak tahu ilmu. Budak ni Fatihah dia cantik, wuduk dia cantik, solat dalam waktu pertama, takbir pertama dia dapat. Kita imam dah nak rakaat akhir, tergedik-gedik. Itu pun nak pakai telekong, kain telekong ni pula diikat mati. Ni gini tak masuk-masuk. Tengok budak anak ni, ya Allah, cantiknya awal waktu dah sampai. Dia lah rebut rakaat sop yang pertama. Kita ni terkedik-kedik, imam dah nak salam baru kita Allah. Nak ikut imam ke nak sembahyang sendiri? Nak ikut imam ke nak sembahyang sendiri? Bongoknya kita dalam ilmu solat masih tu kata di kakak tadi. Yang ni masih keliru tadi ya. Orang yang masih keliru, belajar lagi bab solat, perbaiki lagi, cantikkan lagi. Tak rugi. Ilmu solat, ilmu Quran. Tak rugi, mana yang sangat beruntung. Ustazah. Yes. Kalau masa baca surah, Ya. dia tak jaga tajwid dia Hmm. dan qalqalahnya Oh. batal tak? Dalam solat. Dalam solat antara yang dinyatakan untuk mendapatkan solat yang khusyuk dalam menjaga segala bacaan surah, zikir di dalam solat. Jangan kata alah ini surah ni kita baca sunat, kalau tak bertajwid tak apa. Tak boleh. Itu namanya dia menyenda-nyendakan solat. Dia cuma dapat, dia faham yang cantik bacaan surah Al-Ikhlas. Tak apa mi, sepanjang hayat Al-Ikhlas, tapi belajarlah surah lain. Tak apa. Dia baca surah Al-Kafirun keliru, sekejap patah balik. Antum, anti, antum, semua masuk. Yang famous surah Al-3 Kul, silakan, no hal, boleh. Yang penting cantik. Cantik bacaan. Fatihah dijaga sepenuhnya. Belajar Fatihah. Selalu imarahkan Fatihah. Apa sunnah Fatihah? Salah satu tempat nak pergi dan keluar daripada rumah. Kita nak keluar rumah baca Fatihah, masuk nanti baca Fatihah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu. Fatihah baca untuk diri sendiri. Jangan sibuk untuk orang lain. Baca Yasin hajat, baca Yasin arwah, baca Yasin nak ziarah untuk Yasin ni Fatihah untuk diri sendiri. Semoga dengan baca Fatihah itu, ya Allah, berilah kepadaku kesihatan, ya Allah, kebaikan, ya Allah, cahaya, ya Allah. Cahaya Fatihah baca elok-elok untuk diri kita, sapu seluruh badan, insya-Allah. Okey. Ni ada pertanyaan? Okey. Macam tu tadi kan. Yes. Dia dah baca, yang penting baca Fatihah syarat sah solat itu. Ya. Fatihah dengan tahiyat tu kan. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu. Jadi kalau dia baca surah, kalau salah
tidak membatalkan solat kan? Tidak. Cuma Tapi jangan disengajakan. dosa kan? Tid- Tak betul tu kan? Rasa tak betul, kena belajar yang. Belajar. Ini je, satu je. Masa ni lah, masa PKP ni anak jadi imam lah. Ya. Jadi anak saya ni memang saya akui lah anak saya kan. Faham Dan saya. kita jugalah tak apa dia. Saya dengar dia baca tu, itulah yang saya kata tadi. Dia punya tajwid Kurang tak lah. betul. Kurang lah. Okey. Kamalahnya tak ada. Kita ni Okey. jadi makmum kan. Ya. Jadi Kita berkata-kata ya. Betul puan. kita lah. Jadi kalau boleh jangan jadi imam lagi. Dia kena perbaiki lagi baru dia menjadi Kita imam. boleh mufarakah kan? Mufarakah. Tak ada keuzuran apa, teruskan juga. Nanti kita boleh tegur dia dan kita buat solat sendiri, solat qada. Sebab imam diragui. Fatihah ni dia rukun. Wajib. Wajib belajar, wajib dia mengerti. Fatihah tu. Iya. Okeylah saya dengar kan. Yang lain-lain lah. Surah dia. Surahnya. Alhamdulillah ibu. Tak payahlah kita nak mufarakah ke. Tak payah, tak perlu. Maknanya buat balik tadi. Nanti boleh buat balik kita. Seumpama kita macam mengganti solat tu tadi yang kita tak berapa nak khusyuk. Tu jangan jadi imam dululah. Kita kalau yakin, alhamdulillah. Kalau belum, maka ada lagi pilihan yang lain kan. Okey. Ada pertanyaan lain? Ada lagi. Boleh sayang, sila. Kita sebagai isteri Yes. tak diwajibkan pergi ke masjid. Ya. Tapi kalau suami kita pergi masjid, kita yang duduk di rumah pun dapat pahala yang 27 kali. Ya, insya-Allah. Sebab ni solat apa ya? Solat sunat. Solat fardu. Apalah. Afdalnya seorang perempuan ini cantik solatnya di rumah. Ya. Kalau suami tak izin, mungkin ada menyebabkan lain, dia ada nak hal lain kat rumah tu, nak jaga anak ke apa ke, benda ke kan. Tak payahlah awak kat rumah aja. Kat rumah lah, itu lebih baik. Sekali-sekali minta juga. Saya nak ikut abang sembahyang berjamaah, boleh ya? Bawa lah isteri. Maksud saya yang pahala 27 kali yang betul. Itu jangan dikira. Yang kita yakin Allah terima solat kita. Pahala-pahala ni kita yakin Allah menerima solat kita. Solat Allah terima insya-Allah. Darjah-darjah pahala ni itu kerja Allah yang ya. Kata ibu tadi 27 darjah harkat dapat kan? Yakin solat kita Allah terima insya-Allah. Okey. Lagi tanya? Belakang? Solat di awal waktu. Nak dapat solat khusyuk, solat di awal waktu dan mengamati setiap bacaan. Lagi? Kita dah kejut dia bangun tu pun dah. Subhanallah. Subhanallah. Ya, boleh betul. Mengejutkan. Dah dapat harkat pahala dah. Tak ada apa ya? Okey? Kita lambat sikit pun tak. Tak apa. Okey. Kita sambung sikit ya mengenai yang dikatakan dengan bulan Ramadan, jangan putus silaturahim. Jangan sekali-kali kita putus atau memutuskan tidak mau berbalik baik kembali. Maka kitalah orang yang pertama yang akan mendatanginya. Jangan tunggu dia dulu. Dia tua ke dia muda, kita dulu. Sangat sayangnya kerahmatan Ramadan yang akan datang untuk kita, tapi Allah tak beri apa-apa untuk kita. Sebab satu bab saja, putus silaturahim. Jangan main-main. Hebatnya mana puasa kita, hebatnya mana bacaan Quran kita, hebatnya mana solat kita, tarawih kita, tapi kita putus silaturahim. Sayang, 1000 kali sayang. Jauh dari rahmat Allah. Mana Allah tak bagi apa-apa lah. Kosong gitu. Lapar dahaga dia dapat puasa dia. Sebab itu yang kita tak jaga. Jadi sekarang ni dalam Syaban ni yang berkunjung ni, mai kita cari ruang. Adik-beradik yang tak berapa nak mesra alam tu, ada lah. Ya. WhatsApp je boleh? Boleh lah. Dia dah balas tu syukur Alhamdulillah lah. Call lagi bagus. Jumpa lagi bagus. Bawa tembikai yang mahal. Tas negeri. Ya betul. WhatsApp. Call lah yang. Assalamualaikum. 3 kali. Sekali, 2, 3 mungkin tak jawab. Kata sebulan ni ada hal apa?
3 kali, 2 kali, tak sekalinya dia tak tergerak. Ada hal apa ya dia telefon? Dia tak jawab salam. Apa hal? Tak apa. Salam Syaban yang rindunya. Sebab rindu pun sudah menitipkan rasa cinta. InsyaAllah. Okey. Putus silaturahim. Jangan sekali. Kita berbaik-baik. Ingatkan, kalau ada anak dengan anak ni yang tak bertegur, kita ingatkan. Kak Long, mak tengok kau berapa hari ni, berapa bulan, 2 minggu ni, sampai dah berjumpa Syaban ni, tak berbaik balik dengan Kak Ngah, apa hal? Mak ayah mengingatkan. Gitu juga dengan anak-anak. Kak Long lama tak sembang dengan ayah, bila balik ayah tanya Kak Long tau gitu. Saling mengingatkan. Syurga nak dapat banyak tu memanglah terbaik, tapi walaupun manalah tahu yang sedikit itu kan menyebabkan syurga lapang untuk kita. Jadi orang yang suka yang mencari kebaikan, jumpa kawan baik, bersahabat baik, cerita yang baik-baik, pandang yang baik-baik, dengar yang baik-baik, berjalan yang ke tempat baik-baik. Subhanallah. Takkan tidak ada satunya yang tidak ada kebaikan untuk kita. Dan yang satunya, hati kena baik. Cuci hati kita. Macam nak cuci, istighfar. Nak cuci macam mana? Doa. Nak cuci macam mana? Sentiasa ingat Allah. Cuci macam mana? Ingatkan mati. InsyaAllah. Bila ingat mati, kita ingat dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Okey? Sampai sini saja dulu bicara kita untuk waktu ini. Salam Syaban dan salam Ramadan Karim. Perbaiki dengan ukhuwah kita, sambut balik silaturahim, dan apa-apa pun sebelatan Ramadan minta halal. Sebelatan Ramadan minta halal. Mana tahu terambil kawan-kawan punya pen ke, buku catatan ke, ya, pakai selipar tercabut ke, sampai tandas kita buang tanpa beritahu selipar tu, walaupun di sebelah saja, itu saksi. Tengok selipar surau. Dia kalau ada selipar ni, tapi kita ni berlapik ya, kita tempat wuduk berlapik. Dia kalau yang tempat wuduk yang simen aja tu, kalau boleh sediakan selipar Jepun tu. Surau-surau tempat wuduk kita kat rumah, bilik air kita jangan tidak ada alas kaki ya sayang, belilah. Kita jangan kata bilik air kita tu semua memang serba moden lah. Satu je kurang, tidak ada berlapik kaki. Jaga. Nabi tak suka, malaikat pun tak bagi barakah. Lapik kaki, mulakan masuk tu dengan kaki mana? Bilik air kiri. Pastikan jaga sunnah. Ramai orang yang sudah berumur, badan tak berapa, nak stabil ni kan, banyak jatuh bilik air. Jaga sunnah. Mulakan dengan kaki kiri. Baca doa di luar, jangan di dalam. Allahumma, jangan. Ditempeling malaikat aja. Kata si jin kau menggeng aku lah, kata dia. Ya. Dan berlapik. Dalam bilik air wajib ada berlapik ya. Baju basah kita. Jadi kain batik belah 2. Atau dulu kita ada musim apa mami? Tudung Turki ya, yang ada rambu-rambu tepi tu kan. Ada benang-benang tu kan. Itu pun bagus. Itu untuk kita tutup ni. Ya. Biar reput habis tak apa. Itulah dia. Ya, jangan menerawang. Kata si jin, ish. Jangan. Ya. Makruh ni kalau boleh tinggal, jangan buat. Jangan katalah makruh je hukumnya, jangan. Memperlekehkan hukum jangan. Ya. Benda makruh jangan buat. Itu saja. Sikit-sikitlah kita berjalan dengan jariah. Sedikit itu yang membawa kita ke syurga. Sedikit itulah yang diterima oleh Allah. Sedikit tapi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam Jumaat, bertemu lagi. Semoga Ramadan ini membawa kita kebahagiaan, keceriaan dan juga bertambah dengan amal. Pasal kita nak ambil wuduk. Wuduk. Umi tanya. Selalunya bilik air tu mesti ada toilet. Toilet. Jadi tapi kita nak ambil wuduk. Yes. Buang-buang kita nak baca
doa. Memang baca, tapi memang makruh je. Sah wuduk. Itu dia tempat kita kan. Ya. Rumah mana sekarang yang tak ada yang bilik air asing? Ya. Tapi saya buat bilik air, insya-Allah ni ada rezeki lah. Saya bilik tidur semua tak ada bilik air. Saya asingkan bilik wuduk dengan bilik mandi. Itu dia. Jadi tak naklah bilik tidur tu kan kita, ya boleh, bukan tak boleh. Tapi itulah bilik tidur, bilik solat, bilik kita ngaji kan, sebelahnya jamban kan. Itu. Jadi kalau boleh dalam rumah pun bukan jauh sangat kan, kita ada satu khas bilik untuk wuduk. Biasa macam kita sekarang, kita bila dah nak ambil wuduk kan baca bismillah. Bismillah, baca doa. Kan? Ya, baca niat lepas wuduk. Ya dalam tu. Baca je lah. Baca je lah. Baca je lah. Memang dah itu tempat kita, tak tempat lain. Bahasa alat lah kan. Ya betul. Bilik air tu bersih. Bersih. Tapi walaupun bersih, dia tetap juga dikira dengan bilik air. Bilik kotor. Itu dia. Bersih. Okey. InsyaAllah. Bagus bertanya ni. Kita lagi faham dan yakin. Cukup sampai sini. InsyaAllah ada umur. Bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.